Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Ramai yang risau apabila kerajaan akan menamatkan kawalan harga maksima ke atas ayam yang akan berakhir pada hujung bulan Jun ini, dan harga pasaran akan ditentukan manakala bagi kelompok yang terkesan terutamanya dengan harga yang akan kembali tinggi mengikut harga pasaran, pastinya gusar apakah mekanisme untuk membantu mereka mendapatkan bekalan ayam dengan harga yang berpatutan. Dalam masa yang sama, kita ingin lihat industri peternakan akan hidup semula selepas mereka juga amat tertekan dengan skim kawalan harga maksima yang dilancarkan sejak awal tahun ini. Dan dengan situasi keadaan pasaran global yang tidak menentu pada ketika ini, pastinya harga makanan ayam ataupun peternakan tidak akan turun dalam masa yang terdekat akibat daripada kos import yang semakin tinggi dan permintaan yang mendadak bagi negara-negara yang memerlukan makanan ternakan akibat dari peperangan yang berlaku antara Rusia dan Ukraine, kerana dua negara ini merupakan pengeksport terbesar bijirin, termasuk juga kacang soya dan juga jagung bijirin untuk membuat makanan ternakan ayam. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah yang wajar dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan harga kembali munasabah? Dalam masa yang sama, ada mekanisme yang terbaik untuk membantu kelompok B40 dan juga mereka yang memerlukan, kerana hampir semua, bukan hanya ayam sahaja pada ketika ini, kenaikan begitu ketara antara 20% hingga 40% harga makanan yang kita lihat melambung sejak akhir-akhir ini. Jadi kita akan berbicara dengan Persatuan Pengguna pada malam ini, dan yang pertama saudari Nur Ashikin Aminuddin, Timbalan Setiausaha Agong POMKA sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Nur Ashikin, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Jadi kewajaran pihak pengguna bimbang dengan berakhirnya kawalan harga yang akan tamat pada hujung bulan ini, atau dengan lebih tepat lagi pada 30 Jun 2022, kerana itu sudah pun dimuktamadkan oleh pihak kerajaan tidak akan meneruskan lagi kawalan harga, terutamanya bagi harga ayam misalnya yang dikawal dengan harga maksima sekarang RM8.90. Jadi reaksi pihak Persatuan Pengguna. Okey, jadi kalau kamilah pihak FOMKA kita nampak perkara ni merupakan langkah yang memang sewajarnya lah. Kalau ikutkan sebelum ni pihak kerajaan mengenakan harga ceiling kepada peternak ayam sebab kononnya mereka peternak ayam dapat bantuan subsidi. Tetapi bila kita tengok rungutan daripada banyak peternak ayam yang kata duit bantuan subsidi yang dituntut sejak beberapa bulan lepas masih tidak diterima, jadi kita rasa memang patutlah perkara ni merupakan langkah yang sesuai lah. Sebab kita risau mungkin duit subsidi yang diberikan kepada pihak peternak ayam tu sepatutnya boleh digunakan kepada pengguna yang lebih memerlukan. Sebab kita risau duit tu sebenarnya tak tahu ke mana. Kita takut tiris kepada pihak yang tidak sepatutnya. Jadi adalah lebih baik dengan menggunakan duit bantuan tersebut kepada pengguna yang lebih memerlukan lah. Ya, dengan pengumuman pihak kerajaan tidak meneruskan skim subsidi makanan ayam kepada pihak peternak, dan duit itu akan disalurkan untuk memberikan bantuan tunai kepada kelompok yang memerlukan. Jadi apakah kewajaran untuk meneruskan bantuan tunai ini? Kerana kita tahu juga bantuan tunai ini boleh saja digunakan untuk membeli barangan lain, tak semestinya mereka akan membeli barangan makanan, dan apatah lagi untuk membeli ayam. Jadi apa pandangan pihak FOMKA untuk memastikan bantuan tunai ataupun apa juga mekanisme yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan selepas ini dapat dibelanjakan dengan cara yang sepatutnya? Kalau mereka nak membeli makanan, mereka wajar diaturkan untuk membeli bahan makanan dan tidak dibelanjakan untuk tujuan lain. Maka itu akan mengherut objektif yang dimahukan oleh pihak kerajaan untuk membantu kelompok ini. Okey, kalau kita tengoklah melalui
sepatutnya mungkin perkara ni boleh dibuat melalui program bantuan khas yang diberikan oleh pihak kerajaan. Sebagai contohlah, okey, kita tengok negeri Selangor ada tawarkan program Kasih Ibu Smart Selangor ataupun dinamakan KIS, di mana golongan ibu ni dia akan dapat kad. Okey, kad tersebut boleh digunakan di setiap pasaraya ataupun kedai tertentu untuk mereka dapatkan bekalan makanan asas seperti beras, minyak masak dan tepung. Jadi untuk saya mungkin bagi kamilah, okey, mungkin pihak kerajaan perlu bagi bantuan, mungkin boleh aplikasikan pemberian kad KIS ni kepada kad yang seperti KIS ni lah kepada pihak golongan B40 dan juga kepada golongan yang memerlukan, supaya mereka hanya dapat membeli ayam saja. Supaya macam yang Cik Nazri kata tadilah, supaya bantuan tu betul-betul sampai untuk membeli ayam saja, bukan dibeli pakaian, bukan dibeli benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi saya nampak contoh daripada negeri Selangor yang menawarkan program Kasih Ibu Smart Selangor dengan pemberian kad ni boleh diaplikasikan oleh pihak kerajaan lah. Ya, menurut Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Nanta Linggi menyatakan bahawa pihak kerajaan, terutamanya MOF, akan menentukan sesuatu untuk membantu mereka yang memerlukan bagi berdepan dengan kenaikan harga ayam di pasaran selepas 30 Jun akan datang. Jadi selain daripada dalam bentuk voucher ataupun kad yang diguna pakai di negeri Selangor, saya pun sedia maklum dan amat berkesan sebenarnya. Mereka hanya boleh membeli barangan makanan yang ditentukan saja dengan had bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri Selangor, tetapi ini mungkin melibatkan seluruh negara. Bagaimana agaknya selain voucher-voucher ataupun kad sebegini untuk mereka yang tinggal di bandar, mungkin tiada masalah kerana ada pasaraya, pasar ataupun kedai tertentu yang sudah pun digazetkan ataupun dipilih oleh pihak kerajaan negeri Selangor. Tetapi bayangkan kalau mereka berada di pedalaman Sabah Sarawak ataupun di hujung Kuala Kerai ataupun di Jeli, negeri Kelantan, ataupun di Temeloh, di pengedalaman negeri Pahang. Jadi mungkin itu boleh diubah suai dengan cara yang lain. Pandangan Pomka. Okey, kalau untuk pedalaman, di sinilah function ataupun fungsi seseorang wakil rakyat di tempat tertentu. Jadi wakil rakyat ni sepatutnya dia tahu, dia sebagai wakil rakyat di setiap daerah ataupun negeri tersebut, dia tahu golongan mana, rakyat mana ataupun penduduk mereka yang mana yang golongan B40 ataupun golongan yang sangat-sangat memerlukan. Bukan saja B40, malah M40 sekarang pun turut terkesan. Jadi wakil rakyat ni sepatutnya mendekati mereka yang memerlukan bantuan. Okey, jadi tak perlulah rakyat ni yang tak ada kenderaan, di mana yang kawasan pedalaman macam Kuala Kerai ataupun Sabah Sarawak yang tak ada kenderaan untuk mendapatkan bantuan. Jadi di sinilah fungsi wakil rakyat untuk mereka mendekati dan memudahkan urusan golongan yang memerlukannya. Kita lihat kenaikan harga barang ini seolah-olah tidak ada noktahnya sejak beberapa tahun lalu, bukan hanya ketika kita dilanda dengan COVID-19 dan pasca peralihan endemik pada ketika ini dengan apa yang berlaku di dalam negara. Selain daripada COVID, isu dengan perubahan cuaca menyebabkan kos untuk mengeluarkan makanan semakin meningkat akibat daripada gangguan-gangguan cuaca dan seumpamanya, apatah lagi perang antara Rusia dan Ukraine. Ini antara faktor 3C yang dikemukakan oleh ramai penganalisis pertanian dan juga makanan. Tetapi bagi Pomka melihat ini bukan sahaja berkaitan dengan kenaikan harga barang, tetapi kemampuan rakyat. Kita lihat sekarang kedudukan kelompok B40 tidak banyak berubah. Yang dikatakan Nur Ashikin tadi, kelompok M40 ramai yang sudah pun terjerumus dalam kelompok B40 ataupun di bawah M40, di kelompok yang bawah itu akibat daripada hilang pekerjaan ataupun upah mereka sudah pun dipotong akibat COVID ataupun kos perniagaan mereka semakin meningkat dan usahawan-usahawan sebegini juga sudah pun jatuh kepada kelompok yang miskin. Jadi pendapatan isi rumah mereka terjejas. Jadi bagaimana pihak kerajaan dapat memastikan dalam masa yang sama menangani isu kenaikan barang, tetapi mereka juga perlu diberi peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih kerana ini lebih mapan berbanding
subsidi, bantuan tunai terus ataupun segala bantuan kepada kelompok yang memerlukan ini? Kalau ikutkan sekarang ni di Fomka kita dapat banyak sangat aduan di mana pengguna menyatakan gononnya lah sebab sekarang ni pendapatan minimum, gaji minimum rakyat pun dah 1,500. Jadi pihak peniaga yang bila pengguna pergi nak beli makanan, jadi tiba-tiba semalam semalam beli nasi goreng kononnya RM6, tapi bila dengan pengumumannya harga minimum gaji pekerja ni dah mencapai 1,500. Jadi kemudian esoknya terus pihak peniaga naikkan harga kepada RM1. Jadi jadilah RM7 daripada RM6 kepada RM7. Jadi sekarang ni kalau apa yang kami nampak lah, semua pihak peniaga guna alasan gaji pekerja dah naik, jadi kenapa harga makanan tidak boleh naik. Jadi kami rasa itu adalah perkara yang tidak adil lah. Gaji naik kemudian harga makanan naik. Jadi apa fungsi gaji minimum kita tu naik? Dia macam tak ada beza lah sebenarnya. Ya. Apa mungkin pandangan Dr. Syikin strategi yang benar-benar mampu mengawal situasi sebegini? Okey, situasi ini sebenarnya kan kalau kita nampak sepatutnya permintaan dan bekalan makanan tu perlu seimbang, di mana pihak peniaga tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga dengan menyatakan kononnya contohlah bekalan ayam putus. Jadi mereka terpaksa naikkan harga ayam. Harga kadang-kadang melampau, melebihi daripada harga siling. Jadi sepatutnya macam yang pihak kerajaan telah mengumumkan baru-baru ini yang menyatakan mereka akan mengukuhkan lagi koordinasi ekosistem industri peternakan, di mana bekalan makanan akan lebih terjamin, malah kualiti, kuantiti dan hasil pengeluaran dapat dipastikan ke tahap optimumnya lah. Jadi kita fahamlah konsep bekalan dan permintaan yang akan menentukan harga ayam dan barang lain ni. Kalau permintaan tinggi tapi bekalan makanan, kita mengambil contoh bekalan ayam yang kurang akibat daripada kekurangan pekerja dan juga faktor cuaca, akan meningkatkan lagi harga ayam. Jadi di sini pihak kerajaan perlu pastikanlah supaya bekalan ayam sentiasa dapat memenuhi permintaan pengguna ataupun rakyat bagi memastikan harga ayam yang tidak keterlaluan ataupun harga makanan lah, okey, dia macam kasket ataupun kesan domino di mana harga ayam naik, harga makanan pun akan naik. Jadi di sinilah pihak kerajaan perlu memastikanlah bekalan makanan dapat memenuhi permintaan pengguna. Ya, keputusan pihak kerajaan akan mengapungkan harga ayam mengikut harga pasaran dan juga dengan mengikut supply and demand bagi melihat kelangsungan industri ayam amat dialu-alukan oleh kelompok peniaga dan juga peternak, kerana mereka juga terpaksa menyerap kos input makanan dan juga segala berkaitan dengan pengeluaran ayam dengan begitu tinggi sebelum ini. Tetapi bagi memberi jaminan kepada pengguna dan juga rakyat, bagaimana pihak kerajaan untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan sewenang-wenangnya apabila harga akan diapungkan semula selepas 30 Jun, dalam masa yang sama jika bekalan terhad ataupun bekalan sukar untuk diperolehi, kita sudah bersedia dengan stok penimbal ataupun stockpile. Kerana ini juga yang kita belajar selepas isu kekurangan ayam di pasaran. Memang betul pengeluar tidak dapat mengeluarkan ayam akibat sumber anak ayam terhad. Kalau ada pun anak ayam itu, dedak yang dikeluarkan tidak berkualiti menyebabkan pembesaran ayam itu terbantut. Jadi mengapa stok pengimbal mampu menampung kos kekurangan bekalan, dalam masa yang sama ada mekanisme tertentu untuk memastikan tidak ada mereka yang mengambil kesempatan atas isu sekuriti makanan ini. Okey, kalau ikutkan Fomka memang Fomka mengambil menyokonglah dengan harga siling bergerak yang mengikut faktor harga input yang diumumkan oleh pihak kerajaan baru-baru ini. Kemudian pemantauan harga makanan juga perlu dilakukan dengan lebih agresif. Kalau kita tengok laporan media ataupun berita-berita viral sekarang, dah banyak peniaga yang berani mencatut harga makanan. Mereka ni macam seolah-olah kebal undang-undang dan tak takut dengan amaran keras yang diberikan oleh pihak berkuasa. Jadi dekat sini kami nampak rakyat ataupun pengguna sendiri perlu mainkan peranan utama, di mana kita perlu buat aduan jika terdapat peniaga yang menjual makanan dengan harga yang kurang waras.
kalau macam mana nak buat aduan ni. Okey, jadi Ya. sekarang aduan semuanya di hujung jari. Kita cuma perlu simpan nombor talian hotline WhatsApp KPDNCP, okey, iaitu 019-279-4317. Okey, kalau saya pun memang saya dah simpan dah siap-siap nombor KPDNCP ni kat telefon saya. Jadi kalau kita jumpa kedai yang jual harga makanan terlampau mahal, okey, kita boleh terus ambil gambar kedai, ambil gambar harga menu makanan, kemudian kita WhatsApp saja kepada pihak KPDNCP. Okey, pihak KPDCP ni dia hanya akan ambil tindakan jika kita buat aduan kepada pihak KPDCP. Dia tak akan ambil tindakan kalau sekadar hanya berita viral di media sosial. Melainkan kalau kita viral kemudian kita mention dalam media sosial, kita akan lapor kepada pihak KPDCP. Yang tu memang pihak KPDCP akan ambil take note lah. Tapi kalau sekadar viral, maksudnya pengguna perlu tahu saluran aduan yang betul. Jadi di sini pengguna juga perlu mainkan peranan lah. Ya, kita sedia maklum Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, penguatkuasa mereka bukanlah seramai pihak polis ataupun pihak tentera. Mereka juga ada kekangan untuk melaksanakan penguatkuasaan di seluruh negara. Jadi dari pemantauan POMKA sendiri, bagi bekalan ayam ataupun harga makanan ini, ada tak kawasan-kawasan yang seringkali menjadi kawasan harga makanan naik dengan begitu cepat, dengan begitu tinggi sekali, dan peniaga-peniaga ini memang berleluasalah sewenang-wenangnya menaikkan harga makanan mereka. Ada pemantauan pihak POMKA tentang hal itu? Okay, kalau berdasarkan pemantauan kami tengok dia kalau luar negeri di kawasan pedalaman sikitlah, maksudnya di kawasan kampung kan. Di kawasan luar KL Selangor saya nampak memang harganya agak tidak masuk akal. Mungkin dia ingat pengguna dekat situ tak tahu hak mereka sebagai pengguna. Okey, tak tahu hak pengguna untuk memilih dan juga untuk mendapatkan maklumat dengan betul. Jadi di sinilah kami nampak mungkin pemantauan juga kurang di kawasan pedalaman, sebab kalau ikutkan ada juga laporan media di mana ada satu di kawasan Tanah Merah, okey, Kelantan, itu Kelantan, Tanah Merah, dijual harga mi celup yang tidak masuk akal. Jadi bila penduduk dekat situ viral dekat Facebook, kemudian barulah pihak KPDCP sedar rupanya ada harga sedemikian di Tanah Merah. Jadi dia dah bagi warning lah kepada pihak tersebut. Ya, selain daripada bandar-bandar kecil ataupun kawasan pedalaman ini, adakah dari pemantauan POMKA negeri mana ataupun kawasan mana yang seringkali kita lihat pergerakan penggunanya amat cakna ataupun begitu prihatin dengan situasi yang ada di keliling mereka, dan mereka begitu aktif, yang mungkin boleh menjadi contoh bagaimana persatuan pengguna yang lain ataupun individu kita dapat memberikan reaksi setiap kali harga naik tanpa orang kata pun ada kawalan ini? Okey, kalau nak bagi tahu pasal negeri itu, mungkin saya boleh nampak negeri Kelantan, negeri Melaka, Johor, Terengganu. Okey, antara negeri ini mereka memang cakna lah dengan harga-harga makanan. Okey, kemudian tapi itulah yang saya nampak mereka cuma salurkan aduan mereka melalui platform media sosial. Mereka cuma mengeluh di media sosial mereka sehingga viral. Barulah pihak tertentu baru tahulah rupanya wujud harga pencatutan makanan di kawasan tersebut. Jadi saya harap lepas ni mungkin pengguna perlu tahulah kita ada saluran aduan yang betul lah, iaitu talian WhatsApp KPDNCP. Okey, senang ni sekarang ni. Okey. Itu juga yang kita akan kongsikan. Bagi pihak POMKA, selain daripada langkah jangka masa pendek seperti kawalan harga maksima, kita melarang ekspor ayam segar ataupun ayam bulat ke luar negara, kerana kita ada juga mengekspor sekitar 6% barangan ataupun produk berkaitan dengan ayam ini, kerana kita sudah ada kadar sara diri yang hampir 100%. Tetapi kita tahu juga selepas 30 Jun ini, kita ada lagi perayaan besar seperti Aidil Adha yang akan berlangsung pada pertengahan bulan depan, dan juga perayaan yang lain. Jadi untuk memastikan kita tidak akan terjerat sekali lagi dengan harga yang begitu tinggi, dalam masa yang sama kita ada bekalan yang cukup. Apakah langkah yang wajar yang lain yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan? Walaupun mereka sudah pun apungkan harga ikut pasaran, tetapi kita perlu juga berwaspada dengan langkah-langkah yang
mungkin dapat menolong pihak pengguna terutamanya kelompok yang tertekan dengan harga makanan yang tinggi sekarang? Nur Syikin. Okey, apa yang saya nampaklah harga siling bergerak mengikut faktor harga input dan juga pemantauan yang lebih agresif ni akan membantulah untuk mengurangkan beban kos harga yang mungkin mungkin peniaga akan ambil kesempatan. Memang saya tak nafikan memang ada peniaga tertentu yang mungkin tidak bertanggungjawablah, dia akan mula ambil kesempatan bila harga apungan ayam berjalan pada bulan depan. Jadi saya nampak pemantauan pihak berkuasa perlu lebih agresif dan juga pengguna juga perlu cakna untuk membuat aduan sepantas yang mungkin supaya harga makanan tu dapat dicantas, dapat dibanteras dengan sewajarnya lah, supaya tiada lagi peniaga lain cuba mengambil kesempatan. Peniaga lain perlu ambil ambil teladan lah daripada kesan-kesan yang amaran yang telah diberikan oleh pihak berkuasa. Ya, kawalan harga dapat memberikan sedikit kelegaan kepada pengguna, tetapi kita tahu juga bagi peniaga, mereka tidak ada pilihan. Kebanyakan peniaga apabila harga barangan makanan naik seperti minyak masak ataupun minyak petrol, harga barangan mentah seperti cili, ayam dan sayur misalnya, apa juga barangan makanan siap ataupun makanan segar masak yang dijual di warung, di restoran ataupun di kedai-kedai makan akan dipulangkan kepada pengguna. Ini juga antara faktor menyebabkan inflasi kerana ramai di kalangan rakyat kita mungkin tidak sempat untuk masak di rumah tetapi mereka makan di luar. Jadi pada pandangan POMKA untuk memastikan pengguna cakna juga dengan kenaikan harga makanan siap ini di kedai-kedai makan. Sampai satu gelas teh tarik pun melebihi RM2.5 ataupun RM3 di suatu restoran. Begitu juga roti canai sekarang sudah ada harga RM2.50. Jadi pandangan POMKA tentang hal ini. Okey, jadi kalau ikutkan macam yang Tuan Nazri kata tadilah, ada pengguna yang tidak sempat untuk masak di rumah kan. Jadi dia tak ada pilihan, dia perlu makan di kedai. Okey, tetapi makan di kedai, pengguna ada pilihan untuk memilih. Kalau dia rasa kedai tersebut terlampau mahal, harga roti canai, dia boleh bandingkan dengan harga-harga di kedai-kedai lain. Kita ada banyak pilihan kedai-kedai lain. Jadi di sinilah pengguna boleh guna kuasa hak untuk memilih. Okey, jadi kita pilihlah kedai-kedai yang menjual harga makanan yang dengan harga yang mengikut poket kita lah. Ya. Okey. Terima kasih Timbalan Institusi Agong POMKA Nur Syikin Aminuddin. Kita berbicara tentang kawalan harga ayam dan juga harga yang akan diapungkan selepas 30 hari bulan Jun. Siapa yang akan untung, siapa yang akan rugi. Jadi kita akan terus berbicara tentang hal ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.